الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر بتمن بالخير. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada pagi ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, pada pagi ini marilah sama-sama kita penuhkan masa kita ni dengan kita melihat satu ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama tadabbur, dan kita kaitkan dengan kehidupan harian kehidupan kita ni, supaya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita rahmat dan kita ada, orang panggil, persiapan. Kita ada persiapan untuk kita hadapi bulan Ramadan yang tidak lama lagi, lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Masa ni dia begitu cepat, hari berganti hari, waktu berganti waktu, bulan berganti bulan. Apa yang kita usahakan pada tahun ni pun, tahun lepas pun tak sudah lagi, telah masuk tahun baru. Bila mari mulai puasa, kita berasa bahawa kita baru je puasa. Baju raya pun tak ada buruk lagi, buat baju baru dah. Sebab apa? Sebab masa tu pantas berlalu, tinggal kita. Kalau kita tak kejar dengan molek dan tak ambil dengan molek masa ni, dia tinggal kita. Oleh kerana tu pepatah Arab dia sebut masa ni kasaif, ibarat pedang. Saif makna pedang. Kalaulah kita tidak kejar dia, dia hirih kita. Dia hirih kita masa ni. Oleh kerana tu alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada kita masa yang baik. Daripada pagi ni kita kecek luar pada tajuk sikit, minta maaf, dan merasa sedang molek dengan apa yang berlaku pada hari ini, apa yang kita hadap berkenaan dengan masa. Sama-samalah kita tengok tafsir daripada suratul Asr. Tafsir daripada surah Al-Asr, iaitu wal asri. Sebelum daripada tafsirnya, kita baca, ikut amal baca dulu sebagai mengambil keberkatan daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita pada hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Baik. Surah ni adalah surah Makkiyah. Ada 3 ayat ya surah ni tak banyak. Dan dia merupakan salah satu daripada surah pendek Al-Quran. Makna kata kalau surah ni tu imam baca, makmum sengih di belakang. Tak panjang. Tak. Inna a'tayna selagi. Mumpuk kita ni tak beri semaya panjang-panjang. Tak ada arah lah nak buat lagu mana. Mari terawih pun baca surah tu juga. Nak ataina qul huwallah. Pak mati tak tinggal, tak ada kata boleh puasa ni nak banyak sikit dengan Quran pun dak. Dalam surah At-Takasur belum pada ni, kalau adik akak ada Facebook tu, cucu kau siapa, kau boleh tengok dalam page ambo, page kita telah tafsir surah At-Takatsur 2-3 malam lepas di subuh di Masjid Patah kan. Jadi kalau orang dengar tu dia akan nampaklah At-Takasur hak kita sebut sebelum ni bahawa manusia ni duk kejar ke dunia sampai dia mati. Dan surah ni nak ayat bahawa kita kena siap sedia, masa tak ada dah. Masa tak ada dah. Sebab tu surah ni disebut sebagai Asr, itu berkenaan dengan masa. Masa ni Allah Ta'ala beri kepada kita daripada sahabat belum pada kita, zaman Nabi ke zaman mana, 24 jam. Tak ada kata kurang, tak ada kata lebih. 24 jam ni sejak daripada Allah Ta'ala buat langit bumi, 24 jam sehari. Tidaklah kata masa pok sahabat ni 30 jam sehari pok dia. Dah, serupa. 24 jam daripada Allah Ta'ala buat langit bumi, 24 jam dah sampai kali ni. Mana kata masa tu tak berubah. Boleh nampak kan ni? Cuma keberkatan masa tu tidak ada zaman lalu. Kalau kita baca sirah para sahabat, dia nego ni banyak sampai jadi kaya, tapi masa ada nak mayat, tengah malam, masa ada nak baca Quran. Pok kita tak ada nego gapo, pok ada buat tak salah gitu. Tak ada masa. Lagu mana boleh jadi gitu kerana masa tu telah menghiris kita sebagai hamba sebut tadi. Dia tidak guna masa dengan baik, dan orang yang tidak guna masa dengan baik ini Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran banyak perkara. Masa ni akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Di antara tidak berganjak seorang anak Adam di hadapan Allah Ta'ala kecuali ditanya beberapa perkara. Di antara soalan yang akan ditanya, masa muda wak gimana? Masa tu. Kalau kita kata zaman muda ni wak gimana? Oh, kena tanya hak tu kak. Cakap jawab lah. Zaman muda wak lagu ni tu pas tua wak gapo? Tua mari ngaji. Boleh kira sikit. Tak? Zaman tua zaman muda wak gapo? Duk motong, duk gotu. Zaman tua jaga cucu. Penat. Ngaji dak sebab jaga cucu. Penat juga tu. Jaga cucu lah. Pera cucu tapi ngaji kena marilah ngaji. Orang duk mengajar tafsir pun tak mari. Tak ada duk berasa apa. Tok laki pun sama engkau juga. Tok laki pun tak ada duk bawa bini duk pergi mana-mana. Tak ada duk bawa bini kata-kata pergi dengar orang ngajar. Kalau bini ustazah dah tak apa dah. Tahu dah boleh baca, boleh dengar. Bini pun orang kampung biasa, tak ada duk bawa tok laki pun. Nak bawa ke mana? Motor laki pun tak pergi. Oh, penat. Baik. Jadi, dalam surah At-Takasur, Allah Ta'ala sebut belum pada ni, bagaimana kita nak banyak dan banyak lagi berasa tak puas. Alhaakumut takatsur. Nak banyak lagi tak puas. Dalam surah ni, Allah Ta'ala sebut perkataan khusr. Khusr ni maknanya rugi. Nak banyak atas muka dunia ni, bazir masa kerana cari harta dunia sampai dalam kubur baru khabar, itu orang panggil perbuatan yang khusrun, rugi. Zalika huwal khusranul mubin. Tu sebut dalam surah Suratul Zumar.
itulah kerugian yang amat nyata. Baik. Surah Wal Asri ni dia mari lepas daripada 4 surah, iaitu surah yang pertama sekali Zalzalah, Izazul, lepas Izazul Wal Adiyati Dhabha, lepas Wal Adiyati Dhabha Al-Qari'atu Mal Qari'ah, lepas Al-Qari'atu Mal Qari'ah surah apa? Tak ingat tu. Alhaakumut Takasur, lepas tu surah Al-Asr. 4 surah belum pada surah ni dia cerita bab akhirat dunia, akhirat dunia. Isli. 2 surah cerita bab akhirat, 2 surah cerita bab dunia. Mula dengan Izazul tu akhirat. Nah, lepas Izazul zilatil ardu zilzalaha mai wal adiyati dhabha. Allah Ta'ala buat perumpamaan seekor kuda yang pergi perai, yang kena ajar dulu, yang dia taat sangat kepada tuan dia. Dalam perai, siapa sanggup kuda tu masuk tengah-tengah musuh. Patutnya kita nak pergi perai ni kena keliling musuh, tapi dia sanggup kuda tu pergi berlari duduk tengah-tengah musuh, membahayakan diri dia kerana taat kepada tuan dia. Bapa manusia tak saya taat tuan dia? Itu Allah. Tuhan mari situ. Lepas tu ada Al-Qari'ah. Al-Qari'ah cerita bab kiamat. Mari Alhaakumut Takasur cerita bab dunia juga. Dunia yang mana orang hidup atas muka dunia rugi. Dan apabila kita belajar surah Al-Asr ni, seolah-olah Allah Ta'ala nak ayat bahawa semua hak berlaku tu sama ada dunia akhirat adalah kerana mu tak pandai jaga masa. Itu kaitan di antara surah. Mungkin akak tak biasa dengar. Cara kita tafsir lagu ni orang panggil cara kita menghubung kaitkan di antara satu surah dengan surah yang lain. Sebab tu kalau nak mengajar tafsir Quran ni bukan satu benda yang senang lah. Kena baca banyak. Satu Umi kita tadi dok mengajar tafsir Quran tak? Dia baca, dia sebut pendapat ni. Memang kena baca banyak. Kalau hamba gak, kita kena baca lebih kurang dalam 50 kitab tafsir. Kena baca. Bukan hari-hari baca 50 tu. Maknanya kita kena khatam baca. 50 kitab tafsir paling kurang kena baca. Sama ada tafsir hak lama Ibnu Kathir ke, Ibnu Abbas ke, ataupun tafsir hak terbaru, hak ulama-ulama hak ada lagi duk tulis. Semua tu kita kena baca. Sebab gini, Quran ni dia sesuai untuk semua zaman dan keadaan. Ini ibu-ibu kena faham. Mari zaman mana-mana, keadaan mana pun Quran sesuai. Boleh letak di mana-mana tempat. Hak kita dok baca cerita perangai zaman jahiliah. Tapi perangai jahiliah tu dok ada sampai ke manusia hari ni. Syirik zaman jahiliah, manusia hari ni pun berlaku syirik. Tak betulnya urusan menega zaman jahiliah. Hari ni pun tak betul urusan menega. Bak harta pusaka, hari ni pun orang duk mati, duk meninggal harta juga. Walaupun Quran tu turun 1400 tahun lebih dah, tapi dia punya gak bahasa dia, sepatut dia punya cara nak letak hukum tu sampai ke hari ni boleh dipakai. Cuma ada golongan yang tak berasa Quran ni hebat. Sampai dia kata kita kena tafsir semula Quran ni mengikut zaman kita. Ada berasa cerdik daripada Tuhan. Payah selalu, padahal dia tu bodoh sekali lah. Nak buat kerja lagu tu. Tak, kena tafsir ikut tepat, ikut keadaan. Betul, tapi nak tinggal tafsir ulama dan sahabat yang lebih faham Quran belum pada kita tak boleh. Sebab dia lebih faham. Quran ni keluar daripada mulut Nabi, keluar linga sahabat lu dengar. Dan Allah Ta'ala buat sahabat ni dengar pah lekat. Kita dengar tak lekat setiap habuk. Itu kita. Tak, dengar banyak. Kadang-kadang buat sahabat dengar lekat. Sebab Allah Ta'ala nak atur agama dia supaya dipegang oleh orang sebagaimana sahabat. Baik. Dalam surah ni kita akan belajar nanti, akan sebut 2 amalan manusia yang manusia tinggal untuk melakukannya, menyebabkan manusia jadi rugi, iaitu ajak ke arah baik dengan sabar, wa tawasau bil haqqi dengan benar dan juga dengan sabar. Ini mukaddimah untuk kita tafsirkan.
Dalam surah ni pula Allah Ta'ala tengok manusia jenis rugi tu lagi mana, dan ada orang yang terkecuali. Maknanya semua manusia ni rugi berlaku, aku nak istihar. Cuma ada hak orang tak rugi. Kita nak ambil hak tak rugi itulah. Oleh kerana tu para sahabat sentiasa bertanya kepada Nabi, dia tanya hak molek saja. Tujuan dia tanya hak molek tu dengan sendirinya, lepas pada hak molek tu tak molek. Kalau Nabi sebut 70 golongan yang masuk dengan dia, tak tanya 70, dia tanya hak sah tu apa dia. Itu pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi penting maklumat suratul Asr ni. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Nabi sebut dalam Abu Dawud, hadis Abu Dawud, Nabi kata, kana rajulani min ashabin Nabi SAW, jika dua orang salah satu daripada sahabat Nabi SAW, ini bukan Nabi sebut ni dari daripada Abu Madinah Ad-Darimi, dalam Sunan Ad-Darimi. Dia kata dalam riwayat Abu Daud, jika dua seorang sahabat ni temu zaman Nabi SAW, mereka tidak berpisah kecuali keduanya membaca wal asri innal insana lafi khusr. Salah satu daripada mereka baca wal asri innal insana lafi khusrin. Baik. Allah sebut dalam ni sebenarnya kejayaan dunia dan akhirat kepada orang yang menjaga masa. Dan antara punca manusia rugi iaitu tidak menjaga masa. Baik. Kita tengok dulu satu-satu. Hidup kita ni terlibat dengan masa belaka. Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersumpah dengan masa. Iaitu walaupun pendek, wal asr, demi masa. Adik-akak semua, Allah Ta'ala ni ibu-ibu dia boleh sumpah dengan apa sahaja yang dia nak. Sebab dia Allah, Tuhan. Dengan makhluk, dengan masa, dengan Nabi Muhammad, dengan malam, dengan siang, dengan bintang, dengan bulan. Dia boleh sebut apa saja. Sumpah dengan gapo pun dia boleh sebut kerana dia Allah. Dia Allah. Kita tak boleh sebut nama lain nak bersumpah kecuali dengan nama Allah sahaja. Dan kita tidak digalakkan untuk bersumpah kerana orang mukmin ni dia kecek benar, tak perlu pada sumpah dah. Tak perlu pada wallah sebab dia kecek benar. Tak perlu pada demi Allah sebab dia kecek benar. Perlunya pada sumpah ini apabila kita nak buat penyaksian dalam mahkamah, nak pergi royak bahawa saya ni bercakap benar depan hakim, itu perlu pada sumpah. Kehidupan biasa kita tak sumpah sebab kita kecek benar dah. Orang munafik yang guna sumpah lah kehidupan biasa. Tu kita kena jaga benda tu. Kita gunakan sumpah ni apabila kita bercakap betul, kita nak meyakinkan orang. Walaupun surah ni pendek, tapi dia bahagi pada dua. Ayat bahagian pertama, ayat nombor 1 dan ayat nombor 2. Wal asr, demi masa. Baik. Al-asru, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Satu lagi dalam Quran, ada perkataan ad-dahr, juga membawa makna kepada masa. Kalimah ad-dahr Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Insan ayat nombor 1. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukanlah datang kepada kamu satu masa waktu. Jadi masa juga Tuhan guna di atas perkataan ad-dahr. Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, dia beri kepada kita beberapa isyarat. Yang pertama, Allah suruh kita fikir pasal masa yang selalu dia tu tinggal kita. Dia sumpah dengan masa. Langsung kita fikir masa ni. Memang manusia ni dia kena fikir dua benda. Masa yang telah berlalu sebagai pengajaran hidup kita. Masa yang akan datang sebagai gantung kita kepada Allah. Gini contoh. Ambo zaman mulai tak ngaji lagu ni. Kelubur-kelubur pun jarang pakai. Tak
tak tutup aurat sepenuh. Mujurlah hari ni Tuhan beri hidayah. Kita kecek tu dua masa. Masa lepas dan masa hari ni. Lepas kita tambah sekali. Mudah-mudahan kalau nak gini pun Tuhan jagalah. Tu kita kecek untuk masa akan datang. Boleh faham kan ni? Nampak ke tak? Masa hak lepas ni, pepatah Melayu kata, ada kayak lagu Melayu tu, barang yang lepas jangan dikenang. Dia kata lagu Melayu tu. Benda hak lepas jangan dikenang. Kita nyanyi sikit pagi ni lah. Benda hak lepas jangan dikenang. Orang yang hidup dalam keadaan menanggung masa hak lepas, kesedihan dia tu sedih yang amat sangat. Kesedihan dia tu boleh bawa kepada penyakit. Bawa pada penyakit. Sedih ni nak sekat tak boleh, dia mari. Nak dia mari sedih ni. Tapi satu benda yang manusia kena ingat, hak lepas tu qaddarullah. Tuhan takdir. Kalau seorang mukmin tu ada barang lepas tu qaddarullah, Tuhan takdir, dia tidak akan menyesal untuk dia lalui, untuk dia lalu dah benda hak lepas. Tak ada lah keluar perkataan mulut dia nyesal amun nikah dengan demo. Ada. Nak nyesal ke apa? Muka barang sudah dah. Anak ni, cucu ni belah dah. Nah, nak nyesal ke apa? Tak perlu nyesal dah. Kerana barang lepas. Hak lepas tu semua qaddarullah. Tuhan takdir lagu tu. Kita adalah orang yang berjalan di atas takdir Allah. Kita ni supaya pelakon. Orang hidup dalam filem-filem. Di arah wak lagu tu, wak lagu ni. Begitulah kita. Cuma kita ada usaha. Dan Allah Ta'ala selalu ilhamkan benda yang baik kepada kita. Kalau kita perhati. Ilham yang baik ini mari daripada Allah. Berasa nak baca Quran, berasa nak berzikir, berasa nak sedekah. Berasa benda baik ni mari pada Allah. Dan berasa benda baik itu lebih banyak daripada berasa benda jahat yang dibisik oleh syaitan. Hatta orang buat jahat sendiri pun, dia ada perasaan satu detik le jiwa dia tu, apa kawan gini? Kecuali pintu hati dia tutup, tak nampak kebaikan, nampak jahat sekali. Ni memang Tuhan nak cop dia sebagai ahli neraka. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. So ayat. So lagi, fatubi'a ala qulubihim. Tuhan cop hati dia. Hum la yafqahu, dan mereka tak faham. Royak gapo pun tak faham. Royak gapo pun tak gerti. Fatubi'a ala qulubihim. Tabak dia panggil. Tuhan tok situ. Gapo dia hatimu ni. So laginya, kalla bal rana ala qulubihim. Tuhan buat nyekak. Tabir. Tuhan buat tabir di antara hidayah dengan hati dia. Tak siapa ke hati. Siapa di pintu dinding tu pun pergi semula. Puncanya kerana dia tahu barang benar, dia tak say pada benda benar. Tu punca jaga molek tu. Tahu barang benar tapi tak say. Tak say apa? Tak say kerana alhaakumut takasur. Kerana nak ke dunia. Kerana tak khabar bahawa dia duduk hari ni, masa hari ni. Ada lagi satu masa yang kena tepuh. Itu masa akhirat. Dan bermulanya akhirat tu ketika mana masa dia mati. Itu gerbang, pintu kepada akhirat. Pintu gerbang kepada akhirat. Itu mati. Jadi barang lepas dah, Allah Ta'ala kata qaddarullah. Tak sedut ingat. Boleh juga nak ingat sebagai pengajaran. Sebagai pengajaran. Pengajaran makna kata, kita boleh royak pula orang lain. Tak sewak gini. Bapa? Oh, kawan kena dah. Jangan buat lagu ni. Tu ya. Dan gapo yang kita lalui zaman muda kita yang tidak baik adalah pengajaran kepada anak kita. Kita yang suruh anak kita jadi baik tu kerana gapo? Kerana pengajaran kepada dia. Nak ajar dia.
Sebab kita pernah lalui zaman sebagaimana zaman dia. Zaman umur 16, zaman umur 17, 18 ada ni. Zaman ni kita pernah lalui benda ni. Kita tak say zaman hak orang panggil jahiliah kita tu melekat di anak kita. Siapa-siapa pun tak say. Siapa-siapa pun tak say. Ustaz kata ustaz kau dia ada zaman nakal dia. Ada, hamba pun ada zaman nakal, semua nak cerita tak boleh lah, aib. Zaman nakal lah ni. Orang duduk dalam kelas, kita duduk surah, duduk tidur. Nak periksa sungguh-sungguh tu barulah kita baca, tapi tak baca mana pun. Sayang hamba ni deki sama kita. Dia kata, mu ni tak baca mana. Apa tu? Periksa boleh buat. Mana buat ke mana? Otak tu hebui kan ni. Sayang hamba, seorang lagi tu bisa lagi dia. Dia tak ada baca ke apa, orang duduk baca, duduk tidur. Tapi tu hewi ke dia sokar dalam kelas tu, dia tak tidur. Dia perhati sungguh-sungguh. Dia perhati kau ustaz duk mengajar, syekh duk mengajar. Lepas tu bila tu ubik kak, orang pakat tanya dia boleh royak setir-setir. Tu hewi ke dia dah. Tu hewi ke dia. Tapi kak kalau orang dia nak periksa esok, dia duk main, duk kocau orang. Serabut dengan dia. Tapi tu hewi ke dia, otak dia cerdik. Itu pemberian daripada Allah. Atau anak kita, kalau anak kita nakal sampai kecil, jangan hukum dia lagi. Hukum makna katanya kata ke dia. Tak kerti lah mu ni mu tengok orang lain. Jangan duk banding orang lain lah. Perbandingan dengan orang lain tu jangan. Kita duk ingat sampai kita dulu nakal tak supaya dia. Maka mek aku peru aku cuma supaya ni juga serabut perut. Lebih pada tu lagi. Nah, lebih pada tu lagi duk serabut. Jadi kita kena ingat tu tu bagi lepas. Bagi lo ni, hak kita duk hadap masa lo ni, kita kena minta supaya Allah Ta'ala tetapkan pendirian kita di atas apa kebaikan yang kita buat hari ni. Kita minta panduan daripada Allah supaya Tuhan tetap kita. Masa akan datang pula kita minta supaya Tuhan ni selamat kita. Selamat kita. Kita duk minta na'udzubika itulah minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Tu semua kita minta melibatkan masa belaka tu. Sedih ke apa semua melibatkan masa. Jadi wal asri sebutir ni langsung kita fikir masa tu sendiri. Baik. Yang keduanya, bila sebut wal asr, manusia ni demi masa, dan ayat kedua lagi Allah Ta'ala kata innal insana lafi khus. Maksud kita fikir juga rugi kat mana. Baik. Yang ketiganya al asr, makna boleh kita sebut sini apa ni orang panggil, masa ini akan jadi saksi dalam kehidupan kita depan Tuhan. Dia akan jadi saksi di kehidupan kita. Masa tu sendiri. Lagu mana Tuhan buat. Akhirat esok. Wabudi'al kitab. Dibuka kepada kitab. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Maka tengok orang jahat. Orang zalim kepada diri dia sendiri. Dia akan nyupah ke diri dia sendiri. Qalu ya wailat. Dia kata celakanya. Mali hadal kitab gapo ni. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tak ada benda kecil, benda besar kecuali dia tulis belaka. Masa bila tu? Masa hidup atas muka dunia. Yang menyebabkan orang tu nyesal nak klik semula. Tapi masa tu tak boleh buat apa dah. Itu ruginya dia. Rugi diri dia atas muka dunia. Lepas tu Allah Ta'ala nak suruh kita hargai masa tu sendiri. Masa ada ni biar jadi rega. Biar jadi rega. Jangan kita bazir dengan begitu saja. Allahu Akbar. Zaman hari ni banyak orang bazir masa. Bismillah. Duduk buah, tak ada warga satu. Bila masuk buah ni kata kok orang. Cara orang. Nah, duk cara orang, duk kata kok orang ni orang panggil bazir masa. Kita nak puasa. Puasa ni banyak masa sebenarnya. Nak nasi pun tak tengah hari. Goreng ikan pun tak. Pada buat gapo ibu-ibu kita di rumah. Duk jahit baju. Muka orang duk tepah baju raya kan. Potong baju.
Oh, tak ada masa lah ustaz. Nak baca Quran apa tak ada masa? Kira sibuknya masa. Sebab kita ambil, bukan kita ambil masa tu dengan Quran, tak. Kita kira masa hak sepak tu, hak gia Quran. Kalau ada masa kak, baca. Tak ada masa kak, pakai ada. Dia kira nak hidup lagu tu, nak pergi syurga lagu mana tu ke dia. Orang mukmin tak. Orang mukmin ambil masa Quran. Ambil masa dengan Quran. Banyak boleh baca tu. Nak nasi dok sayur pun dok nyayu lagi, nyayu apa? Munggu 9 pagi baru. Dah, nyayu kat orang tu. Banyak masa boleh baca Quran. Dan itulah kehidupan isteri-isteri Nabi apabila mari bulan Ramadan. Ya dengan Quran, dekat dengan Quran. Hak tak boleh baca Quran, apa semua berzikir pagi. Biar kita jenera tak apa dengan zikir. Boleh pahala tidur, boleh puasa ni jenera, boleh puasa kan letih sebab zikir. Jangan kita hidup atas salah, duk cara hal orang. Tak raya lagi buku topak dah 3 goni sehari. Nak mengopak. Tak ada raya lagi baru sehari puasa. Maka apa dalam keadaan serak tekak-tekak tu, keadaan kering tekak-tekak nak cara hal orang juga. Boleh puasa. Kalau boleh tak puasa dia boleh juga balik-balik minum air. Puasa puas hati juga kata dia ni. Ni kering tekak pun duk kacak situ, bawa tak berhenti kacak. Boleh puasa tak boleh puasa. Kita banyak kecek dengan Tuhan lah boleh puasa ni. Sebab apa itu masa kita cukup-cukup rugi. Allahu Akbar. Kita berasa tak ada masa kita ni lebih banyak. Benarnya kalau kita bagi masa kita dengan masa kita dengan Tuhan, masa kita dengan keluarga, kita tak ada masa. Tapi kalau mari urusan dunia besar-besar, kita mula rasa tak ada masa. Betul ke tak? Mari urusan dunia besar-besar, contoh orang panggil buat puluh anak kita. Nak pergi nara, duk beli gotu, beli goni, balik rumah pula nak sipai goni, nak tukar tabir. Tukar habis segala gapo dah ni. Tok laki pula duk buat rumah sikit, nak sambung rumah, nak sambung natu ni. Nah, nak panggil orang pergi padah, orang makan pulut tu kat habis 3 wilayah. Padah orang makan pulut, berasa tak ada masa dah, sutuk masa ni. Kalau dunia kita berasa tak ada masa. Tapi bapa kita tak berasa akhirat supaya kita rasa dunia. Itu soalan yang kena jawab. Jawab sendiri. Baik. Allah Ta'ala guna kalimah al-as beri isyarat pada waktu masa ni. Allah Ta'ala guna juga masa ni khusus dalam Quran. Contoh surah Al-Muddathir ayat 34 pun Tuhan guna. Tuhan kata was-subhi idza asfar, dan subuh apabila mulai terang. Allah Ta'ala guna juga dalam suratul Fajr wal Fajri. Allah Ta'ala guna dalam suratul Duha wad Duha. Allah Ta'ala guna dalam suratul Lail wal Nahari idza tajalla, bila matahari itu terang benderang. Ada banyak pendapat ulama tafsir lah pasal al-asr ni, hak boleh kita ambil. Tapi hamba ni jenis mengajar tafsir, hamba tak suka baca pendapat, kita tak minat gitu. Kita baca pendapat tu, kita baca kita sore. Lepas tu kita ambil pendapat tu, kita buat mari hak siap dah kepada adik kakak hak dengar. Mana kita sipu siap dah. Balik pakai gitu ya. Kalau kita mengajar, kita kata baca pendapat ni, Ibnu Katsir kata lagu ni, hak ni kata lagu ni kak, hak tu kan dengar tu kak pening belai-belai. Mana so tahulah banyak pendapat ni. Jadi itu caralah kaedah syekh kita ajar. Apabila banyak pendapat di kalangan ulama tafsir, kita boleh baca benda yang penting sahaja. Kita tak perlu baca benda yang tak penting. Kita kalau melibatkan bahasa Arab, ada hak dengar ni tak kerti bahasa Arab. Cuma kita boleh sebut sepitah lalu sahaja. Itu je. Kalau baca banyak pendapat dah, maka pening adik kakak. Pening tak faham dah. Baik. Dan kita boleh tengok lagi banyak lagi kalimah Tuhan guna berkenaan dengan masa. Allah nak beritahu kepada kita kena jaga masa yang sebut tadi. Jangan kita cuba untuk merugikan masa yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Wal as. Kita tengok ayat seterusnya. Innal insana lafi khusr. Baik. Innal insana lafi khusr. Belum pada tu kita nak sebut duduk atas muka dunia ni memang rugi besar lah. Kalau orang tidak bersedia dengan akhirat, rugilah ke mana?
Allah Ta'ala kata inna, sesungguhnya. Bukan main-main manusia kena royak. Sesungguhnya. Makna kata sesungguhnya tak ada syak lagi. Ini kalimah. Kalau Tuhan kata inna ataupun laqad ataupun qad, nak oyak bui bahawa ni nak oyak bui barang sungguh, bukan barang ya tipu. Gapo dia makna sungguh? Betul, benar ni gapo dia makna benar? Benar ni adalah serupa dengan apa yang dikatakan. Benda yang berlaku serupa dengan gapo hak dikata. Misal kata, kita kata depan tu orang belagah kereta. Sayang kita royak. Kita tak kita tengok orang belagah kereta. Betul ke tak? Tetapi kita pergi tengok belagah sungguh kereta. Maka sayang kita kata tu benar-benar. Sebab dia kata tu serupa dengan hak sengati. Tu mana inna. Ayat ni mula sekali kalau kita tengok keadaan ayat ni Allah Ta'ala waktu ke musyrikin Mekah. Kerana musyrikin Mekah ni tak percaya bagi Nabi royak. Allah Ta'ala buat hati musyrikin Mekah ni, anak beranak Nabi sendiri, dia tak percaya. Maka Allah Ta'ala waktu ayat Quran hak tidak boleh dicabar oleh mana-mana orang. Dengan perkataan inna, sesungguhnya aku nak ayat ni bukan dari aku ni, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hak musyrikin Mekah saja, siapa ayat ni kita pun berbentuk umum. Allah Ta'ala guna perkataan innal al-insan yang kedua, insan. Kadang-kadang Allah Ta'ala guna an-nas, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kadang-kadang Tuhan guna al-insan. Sebab apa jadi lagu tu? Maknanya sama, manusia belaka. Tapi kalau kita tengok kepada ayat, bila Tuhan guna al-insan ni daripada kalimah nisyan, maknanya manusia yang bersifat lupa. Dilupakan dengan dunia sampai bazir masa. Apa tak ingat ke akhirat. Sampai lupa nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah insan lah paling sesuai digunakan dalam, comel sekali digunakan dalam ayat ni. Sebab manusia hak rugi, manusia yang jenis lupa. Lupa ni, lupa sungguh. Yang kedua, buat-buat lupa. Dua. Dan lupa ni, innaman nasi, lupa ni, mari daripada syaitan. Berdasar kepada ayat Quran, apabila Nabi Yusuf masuk dalam gua, apabila sahabat dia tu nak keluar daripada gua tu, dia royak kan sahabat dia, uzkurni inda rabbik, murayak kepada aku, kepada tuanmu, raja. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, fa ansahu syaitan. Syaitan yang melupakan orang itu. 40 tahun Nabi Yusuf duduk leguk. Mula-mula merayak lah bahawa ada seorang duduk leguk ni kena tuduh lagu-lagu ni, merayak kebalik ke raja lah, dia kata. Kawan tu pun kelik tu. Ya lupa sungguh, bukan buat-buat lupa. Lupa sungguh. Lupa pula bukan sekejap. 40 tahun lupa. Tak, fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Duduklah Nabi Yusuf dalam tu. Siapalah raja mimpi, dia ingat semula. Lupa ni kena peringat. Sebab tu kita kena cari sokmo barang hak boleh kita ingat sokmo. Gapo dia? Quran. Sebab Al-Quran sifat dia ingat. Az-zikr. Az-zikr maknanya zikir. Zikir tu makna gapo? Memperingati sesuatu. Zikir pada Allah makna kata kita ucap perkataan supaya kita ingat kepada Allah. Dan tidak ada benda yang paling tenang dalam kehidupan kita melainkan kita ingat kepada Allah melalui semaya. Wa aqimis salata li dzikri. Semaya dan zikir, ingat ke aku. Allah Ta'ala sebut lagi, ala bi dzikrillahi tatma'innu bihil qulub. Dengan zikir ni hati jadi tenang. Semua serabuknya Nabi, Allah Ta'ala buat mari semaya belaka. Serabuk Nabi masa belum Isra' Mi'raj, Khadijah mati, Abu Talib mati, orang tekan Nabi. Allah Ta'ala ambil waktu Nabi naik ke langit, terima semaya.
Belum pada hijrah pun orang tekan Nabi. Allah Ta'ala waktu ayat pula ke Nabi, aqimis salah duluki syams ila ghasaqil lail. Semaya Muhammad. Semuanya semaya. Nak kata semaya ni ibu kepada ketenangan. Orang tak semaya, serabut. Rabuk tak ada arah tak semaya. Tapi tak khabar. Tak semaya situ. Puasa rajin semaya duk. Terbakar orang apa tak tahu. Mempelak sungguh lah. Terbakar orang pagi. Orang sini kena kau orang dia. Baik. Kemudian manusia ni memang dia sifat dia di antara tak moleknya dia kisah diri dia saja, dia tak cara orang lain. Sifat tak comel. Itu perangai manusia semula jadi manusia, dia nak diri dia dulu nak banding orang lain. Kabar-kabar Allah Taala kata mu kena ada hak juga kepada orang lain. Kalau tak rugi mu. Maknanya, kalau hidup atas muka dunia ni, kita bina hubungan dengan Tuhan saja, tapi tak ada hubungan dengan masyarakat, rugi kita. Hubungan dengan Tuhan bagus. Maya bagus, kita dengar bagus, ngaji bagus. Tapi ngojire tak apa molek. Hubungan masyarakat. Maya comel, ngaji pun comel, main ngaji tafsir ke apa, kedekut pahit. Ngau cucu pun kedekut. Sampai cucu kata dah. Oh tak lagi tak cik kata. Dekut pahit. Sampai cucu tu curi piti slow-slow. Dah, apa? Kedekut dah. Tak ngalir sikit abuk kebagai kemah keming. Hak tu kita panggil hubungan dengan Tuhan molek. Sebenarnya, hakikat sebenarnya, dia ada masalah hubungan dia dengan Tuhan. Ada masalah. Di atas amalan dia, mungkin dia tidak ikhlas. Mungkin dia beramal, dia pun tak tahu apa dia kena amal. Dia tak tahu hakikat sebenar mengabdikan diri pada Allah. Sebab biasanya, orang yang molek sungguh-sungguh, ikhlas molek-molek hubungan dengan Tuhan ni, dia akan molek hubungan dengan orang lain. Dalilnya, kita kena kecek dengan dalil. Innas salah tanha anil fahsyai wal munkar. Semaya boleh cegah perkara keji dan perkara mungkar. Orang duk buat mungkar ni ada masalah maya dia. Boleh faham kata tu? Tu dia. Punca duk situ. Kalau dia faham semaya dia tu betapa sukanya dia jumpa dengan Allah Ta'ala, dia tak akan buat barang-barang yang mungkar. Mesti semaya dia tu mempunyai sedikit masalah. Semaya tu saya terima, tak ada masalah. Tu saya terima. Tuhan nak nilai berapa markah kita semaya supaya cikgu ustaz duk terai orang panggil duk tengok ketah periksa tu lah. Budak-budak dah ni nak bentuk naik peratus kau tuju nak markah berapa. Semaya tu saya terima, tapi hakikat taat tu kita tak boleh. Orang taat yang masuk syurga. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mana-mana orang taat kepada Allah dan Rasul maka faqad faz. Dia berjaya dengan kejayaan yang besar. Itu boleh syurga. Daripada taat tu jadi muttaqin. Daripada taat jadi muttaqin, jadi orang bertakwa. Orang bertakwa lagu mana? Tuhan janji syurga pada orang bertakwa. Apa sebut sama takwa ni berik dalam kehidupan kita, berik. Nak buat gapo? Boleh ke tak buat lagu ni? Berik dulu. Bukan buat dulu baru berik. Tak. Sebelum tepuh orang kita berik dulu, bukan tepuh gang baru nak berik. Tak. Kereta belaga. Tak. Kita berik dululah kereta tu. Baru tak belaga kan? Ni belaga gang dulu. Baru berik berik apa dah hacur dah depan tu. Tak guna berik dah. Begitulah kehidupan kita. Takwa ni, at-taqwa hahuna. Nabi kata takwa duk sini. Duk di hati. Nak berik gapo-gapo kita buat ni duk sini. Kita duk kecek, mula-mula kecek lagi. Kita pergi sini, pergi situ deh. Pergi kat orang ngajar gapo. Lepas tu jumpa dia tak sihat mana gitu. Apa anak dia tu ke masuk dah. Bila masuk tu kita pun berik dah. Kita cari tajuk lain pula. Dia masih hak akal ni. Alih tajuk tak apa. Kita kecek dengan saya bila nak kata kau tu kita alih tajuk dia reti. Kalau hak reti tu bapa kita tak beri mana kecek lagu ni. Gitu. Ni kok dia mau tahu dak lagi. Gapo-gapo nak tahu selalu. Tu masalah kita tu. Baik. La fi khus bukan rugi saja. Innal insana ada fi situ makna kata rugi sungguh.
Kalau orang nego lembu, jual kanak-kanak lembu, tarik lembu pun jual awak baju. Rugi sungguh. Bukan kata jual tu jual, habis dengan modal. Nambah kita nak pulak. Tu la fi khusrin. Rugi dengan rugi yang sengoti. Baik. Rugi lagu mana? Rugi di sini ni ada 3 cara penggunaan Allah Ta'ala sebut rugi dalam Quran. Kita kelih. Yang pertama daripada kalimah khusran. Khusran dalam suratul Hajj ayat nombor yang ke-11. Allah Ta'ala tambah alih dengan nun khusran. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran iaitu ayat nombor 11 suratul Hajj, wa minan nasi man ya'budullah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Perkataan khusran. Baik. Tu yang pertama. Di antara manusia yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika dia memperoleh kebaikan, tetap dia dalam kebaikan itu, dan jika dia timpa satu bencana, berbaliklah dia ke belakang, rugilah dia dunia dan akhirat. Demikian itulah kerugian yang nyata. Khusran itu rugi dunia, rugi akhirat. 2 kerugian. Yang pertama, kalimah khus dilafaz dengan khusran. Yang keduanya surah Nuh ayat 21. Allah Ta'ala sebut perkataan khasara. Khasara. Qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Khasara ni maknanya rugi semua juga. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata kalimah khusr bentuk umum. Bentuk umum. Lagu mana? Menunjukkan bahawa orang yang tak jaga masa, segenap kehidupan dia rugi belaka. Rugi belaka. Bukan setakat hidup, pakai akhirat habis. Al-khus maknanya Allah Ta'ala kecek umum. Dan al-khus juga maknanya dia ditipu dengan sesuatu benda yang menyebabkan dia tu rugi kesemuanya. Ditipu oleh siapa? Setan. Ditipu oleh setan. Jadi bila kita baca innal insana lafi khurs, sesungguhnya manusia yang lupa hamba sebut tadi, yang lalai, yang leka tu sebenarnya dia berada dalam kerugian, dan kerugian dia tu kerugian yang amat teruk kerana hidup dia tu sentiasa ditipu hari-hari. Kalau bab dunia ni adik kakak pada kena tipu sekali padahlah. Kalau bab dunia tak ada orang kena tipu sampai 2-3 kali. Allah Akbar. Kita ingat satu hadis Nabi kata orang mukmin ni tak terjun lubang 2 kali. Sekali ya. Mana kata orang mukmin ni hiduplah keadaan berjaga-jaga semua. Tak terjun dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Sekali ya orang mukmin. Kita kena tipu kaum musuh Islam ni bukan 2 kali, 10 kali. Musuh Islam duk mari tipu kita. Pasal hari kau pelik agama. Pelik-pelik sampai lah ni. Duk cari belaka. Barang-barang hok lama-lama, kubur hok lama-lama, hidup-hidup. Ada pasal-pasal orang Malaysia, mari 2-3 buah bah, mari buat gapo tan ni. Pergi tengok kubur tak sah. Tak sah duk nara, tak sah duk tan ni, duk cari kubur. Hok bawa tu ustaz, enggak ustaz pun. Tak baca hadis kat ustaz. Ustaz dia tak baca hadis kalau Nabi larang kalau kita nak pergi mana-mana untuk tujuan ziarah kubur. Ziarah kubur rumah kita tak apa, musafir untuk ziarah kubur tak ada hadis Nabi, dah Abu Daud je buka tengok. Tak belajar kau? Kau tak belajar, kau tak reti, pitih je. Bayar. Buat package di Malaysia tu bayar. 400 lebih seorang. Mari tu kat bersesok, cok, digolok cok pasport tu. Kita nak masuk ceramah pun lambat. Sakit lutut-lutut, duk beratur. Gimana nak pergi melawak mana melawak kubur ni. Kau tak pernah. Kubur mari melawak. Kubur rumahmu tu apa ada dah. Bila melawak kubur orang aling, makna kata ambil berkat.
Berkat gapo muka kubur? Nabi marah jadikan kubur Nabi sebagai masjid. Bukan masjid nyata tu, masjid mana tempat ibadat. Bukan tempat orang berdecok masjid ni, jalan ke dah. Orang ibadat, Nabi marah. Berkat-berkat ni kaitan dengan ibadat. Pak kita pergi rata-rata, kita pergi ziarah kubur Nabi pun sebab apa? Sebab Nabi kata tidak apa ni orang panggil musafir hak paling molek kali musafir ke Mekah. Lepas tu Masjid Al-Aqsa, lepas tu Masjid Aku. Betul lah kita pergi Masjid Nabawi, ada kubur Nabi. Kita pun ziarah kubur Nabi. Hak tu ya, bukan pergi tujuan nak ziarah kubur Nabi, betul ke tak? Tu kita kena bahas molek benda tu. Jangan duk tipu orang. Jangan tipu orang. Mocik-mocik bos sakit-sakit lutut pergi nak pergi kubur. Bawa dengan tokak-tokak. Pasal main ngaji Quran tak seh. Kubur nak. So air belakang ni. Nyanyo lah. Nyanyo. Kita tengok tu nyanyo. Kecah mana wajib nak pergi kubur Tok Panjel dia kata. Allah nyanyo sungguh lah. Baik. Dan manusia hak rugi ni kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia kata manusia yang hidup dengan dua perkara. Dia panggil syubhat, duduklah keadaan ragu, lepas tu syahwat, hiduplah keadaan godaan hawa nafsu. Dua dah. Syubhat, ragu. Ragu ni makna apa? Tak yakin. Tak yakin bermula dengan masalah akidah sampai masalah ibadah. Masalah akidah tak yakin Tuhan. Tak pegang molek akidah. Masalah hawa nafsu pula, jadi godaan hawa nafsu dia panggil syahwat. Satu-satu daripada dua perkara ni boleh membawa manusia jauh daripada barang benar. Dan boleh menjadi manusia tu hiduplah keadaan rugi, serugi-ruginya. Lagu mana syubhat ni boleh halang kita daripada percaya? Contoh, orang tak khabar. Dia ragu dengan Nabi. Siapa dia orang ragu dengan Nabi? Orang buat benda bid'ah. Buat benda Nabi tak buat ni orang ragu dengan sifat amanah dan siddiq yang ada pada Nabi. Dia tak khabar tu. Kita suruh ngaji hadis Nabi. Demo suruh pergi puja keturunan Nabi. Payah tipu demo. Sehari dua ada keturunan Nabi yang Malaysia tu. Boleh hidup siasat tengok. Jangok lah tu jangok. Mari pula tani dah. Naik kuda gapo. Ambo ni tak jangok ngaku keturunan Nabi pun tak percaya. Atau mari India percaya. Dia pula jangok. Oh bila jangok sekarang tu kan. Ramai lah orang tin ada ikut dia. Ramai. Ambil gambar lah, nak ambil gapo lah. Allah. Itulah Nabi kata kalau Dajjal mari mu ikat anak tina mu molek di rumahmu. Nabi suruh ikat. Dah tu. Kita tak seulah banyaklah benda tu tapi aku kena ingatlah bagi tu. Syahwat ni syubhat ni dia pergi kat tu. Bila kita ada sifat ragu dengan Nabi, kita tak buat gapo Nabi suruh. Sedangkan Nabi ajar pada kita. Azkar yang kita baca pagi petang tu benda besar sekali tu. Senjata untuk kita berlawan dengan musuh kita nama setan tu. Kita jangan berasa kita sorry kat hidup ni. Masa sorry aku tak ada gapo. Kita ada Tuhan. Ada Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala we bodyguard pula. Lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa khalfihi. Kiri kanan malaikat dia jaga. Malaikat nak mari tu bila kita baca zikir. Zikir hak Nabi ajar. Kalau baca zikir hak tak Nabi ajar, hak tu ayah ni mimpi, hak tu mimpi, hak tu jin mai hidup kita. Hak tu yang boleh berobat tu. Sungguh nak ayah pui. Boleh berobat ni dua perkara. Satu anugerah Tuhan ke dia, saya takut ke dia. Yang kedua dia guna jin. Nak tahu mana ustaz guna jin ke tak ada jin. Kalau orang berobat hak sebenar, kalau dia orang suruh mari baca, dia baca sekali je. Baca-baca sekali, pas dia ayat dia baca tu ambil baca sendiri klik rumah. Air sendiri. Tak ada air tawar, tak ada gapo. Kawan je baca ya ke demo. Kalau jin tu duduk gelepar, gapo dia suruh tubik. Jin tu tubik. Sebab malaikat mari hambat jin tu kerana dia tu duduk dengan zikir semua pagi petang. Ni orang masuk hatu tu mari berobat rambut merah. Pakai ketak. Dia dengan hatu sama dah. Kadang-kadang hatu tu gila kepala ke dia jahat dia kata. Hatu pun kejut juga dia.
Kabar-kabar mai berobat kena sihir, kena berapa lah macam-macam lah. Dia kadang-kadang makcik bukan masalah sihir sangat. Masalah diri dia tu tak pegang Tuhan molek. Dalam bahasa perubat dia panggil lafzus syaitan. Lafzus syaitan. Bisikan setan. Dia ada waswasus syaitan. Waswas ni duduk sini. Ragu. Yang mari kat tu. Ragu dulu. Lepas dia dengar bisik. Dia berasa orang panggil. Lepas masuk Allah pula mari gak duduk atas dia gak. Berasa orang lambar. Apa. Iblis marilah. Bukan itu bukan kena buat kat orang. Tak. Tapi itu masalah jiwa. Dia kena berobat jiwa dia. Ubat ke apa? Ni Quran, ubat besar kali. Balik buka Quran, bukan setakat baca tapi dengar, tengok tafsir Quran, pergi dengar. Lama-lama benda tu tak ada mesti. Kita ada gaduh ada sihir. Sikit sakit sikit orang sihir. Sakit sikit orang sihir. Siapa dia kat nak sihirmu? Siapa dia? Mau kalau orang mari kita ustaz kena sihir. Sihir ke apa? Yang mu tahu orang kena sihir. Orang tu ustaz tu rakyat dia kata kita pergi berobat dengan dia ada orang sihir. Pak ustaz tu tahu mana? Dia ada Facebook kau dengan jin. Yang rakyat kena sihir tu. Jin duk mesej kau ke dia. Dia ada tahu benda gaib lebih pada apa lagi tu. Dia kata sihir ni ada tanda-tanda. Betul sihir ni wujud ada tanda-tanda. Tapi mu tidak yakin kau dengan Nabi mu duk rakyat bahawa baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas. Dua benda tu muawwizatain. Obat paling besar dalam masalah sihir. Yakin tak situ sekarang? Tak qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas ni demo pun reti baca. Kawan pun reti baca. Pada demo baca serupa muka demo nyakit. Kalau kawan boleh ajar demo, kawan ajar lah. Lepas tu demo baca sendiri. Tak baca ustaz mana kita tak reti Quran. Tu pucuk hatu paling besar kali. Quran malah ngaji, nyanyi siang malam boleh. Wawa tak tahu gapo. Mengepek dah minta maaf lah. Tak. Tapi duk royak aja, orang duk bayar royak apa gitu. Mari sihir lagu gapo lah, apa tak apa layan mana orang lagu ni. Kalau sihir ustaz dia kata tolonglah wak air gapo, kata balik wak air sendirilah. Wak air sendiri. Nak macam main lagi baca lah Allah tu. Terjun lah Allah tu. Terjun selepal lah jangan naik-naik. Tu dia. Baik. Bagaimana tu syubhat? Syubhat adalah benda yang menghalang kita daripada kita percaya dan yakin. Syahwat, lagu mana pula dia halang kita? Syahwat ni benda yang kita sahut seruai setan. Setan mari pucuk daripada syubhat tadi. Lepas tu setan pun ajak kita ke arah benda jahat. Nafsu kita ni hak ragu dah pak pergi lekat dengan barang jahat. Jadi dua kaitan ni serupa. Dua kaitan ni nampak dua tapi hakikatnya pucuknya mari pada ragu dulu. Baru dia pergi kepada syahwat. Baik. Allah Ta'ala nak ajar bahawa syahwat kamu ni, keinginan kamu kepada dunia ni boleh kendor bila-bila masa. Boleh turun bila-bila masa apabila kamu berpuasa. Puasa. Puasa ni nak ajar nafsu. Dalam puasa ada Quran. Sebab Allah Ta'ala waktu turun Quran pada bulan Ramadan. Dalam puasa ada doa mustajab. Doa bila doa ketika mana nak buka puasa. Tapi kita sahabut pun tak. Quran pun tak. Doa pun tak. Apa? Puasa ke apa? Puasa makan. Makan bila? Buka puasa tu. Ada belakang. Kau manis. Kau tunggu sirah labu. Sirah apa. Sampai kecil manis. Naik 400. Sore-sore. Okay, kecil manis. Makan. Hot tu je. Jadi bulan Ramadan ni jadi pesta makan ni. Tidak pesta wak ibadah ni. Allah Rabbi. Sedih lah. Kalau hak lagu ni termasuk dalam Jibril kata celaka. Jibril kata celaka umat Muhammad mari puasa tapi perangai tak berubah. Nabi kata amin. Itu hak kita takut sekali. Bukan tu lebar kata celaka. Jibril kata celaka. Ketua segala malaikat jaga molek bab ni. Baik. Tak serugi boleh tu kata. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ayat nombor 3. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Kita sebut tadi bagaimana Ibn Taymiyah kata dua perkara yang halang manusia beriman dengan sempurna, dua perkara, syubhat dengan syahwat. Oleh itu, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri,
Wa tawasau bil haq, nasihat kepada benar. Benar, terima benda benar adalah penghapus kepada sebagai syubhat, keraguan. Bila kita yakin bagai tu bagai benar, kita ragu ke tak? Tak ragu lah. Sebab benar. Mana kata, hak duduk ragu tu kerana tak yakin. Kerana tak yakin. Dan yakin ni, yakin sungguh. Yakin ada berapa? Ilmul yaqin, ainul yaqin. Ilmul yaqin, yakin dengan ilmu sungguh-sungguh. Ainul yaqin, yakin dengan tengok mata kepala. Haqqul yaqin, dan yakin dengan benar-benar yakin. 3 kali yakin tu sebut dalam Quran. Ainul yaqin, kita boleh tengok di akhirat. Yakin kita pada Allah, tengok dengan mata kepala tu hele syurga. Allahu akbar. Tengok satu perkara. Dan ainul yakin juga wujud kepada orang yang jahat di hari akhirat. Bila tengok neraka, barulah nak klik semula ke dunia. Masa tu baru dia yakin. Kita ni kena ada haqqul yakin dengan ilmu yakin. Iaitu haqqul yakin, benar-benar yakin, dan kita yakin dengan ilmu. Kalau kita sekarang, kita tak ada ilmu pasal satu perkara tu, kita tak yakin mana? Oleh kerana tu kita yakin pada Allah, kena ada tauhid, kena mengaji akidah. Baru yakin tu mari sungguh. Lalu apabila watawasau bil haq, nasihat kepada benar. Benar masuk, syahwat, subhat tak ada. Watawasau bis sabri, dan menasihat kepada benda yang sabar. Sabar ni membunuh syahwat. Nak buat sekara ni ikut hawa nafsu, syahwat mana ikut hawa nafsu, dengan sabar dia bunuh lalu tu. Ibadah apa ajar kita sabar? Puasa. Puasa ni ajar kita sabar. Tak sabar apa tengok ayat golek pukul 3 petang, golek tu. Tak duk tengok saja, tengok Allahu akbar. Gitu, nak makan tak boleh. Sabar. Pas nak marah kat orang pula ingat ke boleh puasa. Nabi kata bila nak buat gapo-gapo nak kata raya ana saim, aku puasa. Di antara nama boleh puasa Syahrus Sabr. Boleh sabar. Yang sabar setiap perkara. Orang yang tak sabar boleh puasa. Orang yang tak puasa sebenarnya. Walaupun perut dia lapar. Tak sabar daripada kecek banyak. Tak sabar daripada ngopak kat orang. Tak sabar daripada hina orang. Tak sabar, tak puasa mulut dia. Puasa perut dia saja. Orang ni tak puasa. Sebab Nabi kata puasa lagu ni boleh 2 perkara. Al-ju' wal atash. Lapar dahaga. Mana kata puasa dia sia-sia. Dan pahala puasa ni Allah Ta'ala kata aku letak baini wa baina abdi, di antara aku dengan hamba aku pahala puasa. Aku nak beri berapa peratus ke dia, 100% ke 20% ke aku dengan dia. Di atas kesabaran dia jadi hamba Allah pada bulan puasa. Allahu akbar. Jadi munasabah kita baca surah Al-Asri ni dengan keadaan puasa hak kita ada. Tapi tu yang kata hak tak rugi belum ada tu ilal ladzina amanu, hak berimeh. Berimeh tu apabila yakin, berimeh. Wa amilus solihat. Amal soleh tu apabila kita nak buat amal soleh bila kita yakin dengan Nabi. Sebab amal soleh ini adalah amal mengikut sunnah. Adik akak tengok dalam Quran mana-mana pun ada amilus solihat. Adik akak kena ingat oleh kepala ni amal ikut sunnah. Amal ikut sunnah. Sebab amal yang tidak soleh bukan amal ikut sunnah Nabi. Tak kira lah tak guru besar mana-mana rakyat pun, tapi amalan dia tu tak serupa dengan Nabi, tak soleh. Walaupun dia suruh baca gapo-gapo sekalipun. Sebab tu kalau orang wi amalan gapo tanya dan mari mana? Hadis ni mari mana? Hadis ada suruh hadis Nabi suruh buat ke tak? Tak ada Nabi ya lah Nabi suruh buat, tapi hadis lain, tapi hak ni tu kawan mimpi benar ni. Allah, apa sebut dah kalau nak mimpi tak ada kena modal banyak, duk atas nak pergi Jordan gapo habis, tiket-tiket kapal kena beli. Bawa sama-sama pilih. Jauh nak pergi ngaji dah ni. Tak kena banyak. Kalau bab mimpi tak kena banyak. Beli batar 2 butir. Kedan naga beli lembek suti. Lepas tidur je negara. Boleh mimpi.
Tak nak bayar tiket kapal. Pah Mekah pun siapa. Nah, kita tidur kan? Pah rata gi masa tidur. Itu bukan modal agama. Modal agama ni bukan modal mimpi. Kecuali mimpi Nabi SAW itu wahyu. Amilus salihat, ingat molek. Dan amilus salihat ni lah, dia, hak tu kita dengan Tuhan. Tapi hak kita dengan orang dan kita diri sendiri pun, kita pesan kat orang buat baik di atas kebenaran. Kita pesan orang supaya sabar. Kerana al-haqqu, benar dan sabar ni ada kaitan. Orang nak mengatakan kebenaran, dia kena sabar. Sebab benar dia tu akan dilawan dengan batil. Mana-mana orang sekalipun. Nak kecek benar ni, siapa kulil haqqu walau kana murran. Katalah benar walaupun pahit. Pahit lagu mana pun kita kena kecek benar. Hak ni kita kena pegang sampai bila-bila. Zaman yang mengaji mula tu orang berpesan molek. Mu kelik kapung ngajar, mu jangan ikut orang kapung kena ikut mu. Kalau mu kelik kapung ngajar, mu kena jaga hati orang kapung, baik mu tak payah mari, mu duduk dengan orang kapung lah. Sungguh kena sungguh. Kita ngajar, balik ngaji kita kena ikut orang kapung. Kena jaga hati lah, tak boleh lah. Agama ni jaga hati ni bab lain. Jaga hati ni bab lain. Jaga hati supaya orang tak kecil hati. Dari segi kecek, dari segi perbuatan. Tapi kalaulah benda tu benar, tak kira hati siapa. Kalau Nabi lah orang jaga hati, Nabi tak kecek bagi agama ni. Muka pot darah dia, hak pegang dia benar. Tapi Nabi kecek bagi benar. Sebab kebenaran tu tak kira siapa. Demo siapa dia. Isteri ko, anak ko, waris ko, siapa ko, kecek benar tu tak kena kecek benar. Dan benar tu mari pada Allah Ta'ala. Dan apabila benar, dia akan berlawan dengan batil. Kebenaran dan kebatilan yang akan perang daripada dulu hari ni sampai kiamat. Payah nak kecek benar. Payah. Terutamanya apabila kita diajar dengan sapu. Sapu tu lah. Nah, ngajar awi sapu, ngajar awi sapu. Anak kecek benar tu payah sikit tu. Boleh faham ke tak wajib? Kita benar tak pergi sapu. Tu dia. Dah, kadang-kadang gitulah berlakunya. Kalau seorang, minta maaf mau sebut, kalau seorang siapa babo ke ustaz ke syekh ke nama gapo pun, kalau letak ngajar ni cari makan, dia tak akan kecek bagi benar. Tapi kalau dia letak ngajar ni tugas dia akan kecek bagi benar. Cari makan kau lain. Tak nak cari makan, nego mu dunia ni luah. Nego gapo pun. Cari makan bukan kau ngajar gini dak. Ngajar, nak ajar masyarakat ni, orang bui minyak kereta gapo, tak ada masalah. Tapi itu bukan pendapatan kita. Bukan bulannya kita. Itu adalah sampingnya kita, yang mana kalau orang bui tu lebih, wajib kita kena bui kat orang lain pula. Kecuali dia sebagai pendidik di sekolah. Jaga anak kita, ajar anak kita. Hak tu Dr. Qaradawi kata berhak dapat gaji. Hatta tu imam masjid untuk jaga masjid pun kena ada gaji. Tuk bila masjid nak pergi bel pun kena ada gaji. Elang dia panggil sagu hati. Sebagai untuk dia fokus kepada tugas dia. Kalau tu imam tak cukup gaji, maka tu imam pun tak mari. Sebab apa dia tu imam pun duk sibuk pergi kata riti. Sebab tu Malaysia baru ni duk bincang lagu mana nak naik gaji tu imam. Mau kerajaan orang Islam, dia mudah lah ni. Pok kita pun kena mikir juga, majlis kena fikir juga, mana nak naik gaji tu imam. Tu imam ni berhak dapat gaji kat mana, cari ekonomi. Kena fikir belakang. Sebab tu imam ni, kadang-kadang dia tak cukup. Dia jaga masjid. Lepas tu dia nak pergi kerja pula. Tu yang masjid tak ada orang tu. Jumaat tu imam mari. Kalau lain pun tu imam tak. Tu imam dah mari Jumaat saja. Tak ada salah ke dia juga. Sebab apa? Dia banyak komitmen lain. Tapi, ustaz yang ngajar mana-mana ni, ngajar ni bukan cari makan. Ngajarnya adalah benda yang wajib orang ada ilmu kena ngajar. Bila kita duduk atas, orang panggil duduk atas kursi tu, kita kena ingat sekarang je hak kita kecek ni adalah benda agama. Apabila benda agama, balasan akhirat tu lebih aula daripada balasan dunia. Kita nak kutip di akhirat. Kita takut kalau kita baca hadis Nabi SAW, orang alim yang mengadap Allah Ta'ala belum pada orang lain lagi. Orang mati syahid, orang derma, orang alim. Orang alim yang mengadap Allah muwak apa atau muka dunia aku ngajar habis tepat. Ngajar siang malam.
Dia kata mau nipu. Mau ngajar kerana cari makan, mau ngajar kerana nak suruh orang panggil mutuk guru ustaz. Dan mau dapat dah gapo atas muka dunia kamu boleh. Fasuhiba ala wajhi finnar. Malaikat mu heret sosai dia ni. Heret sosai lagu mana? Bukan heret dengan tangan, heret dengan muka. Muka tu tonyoh atas padang mahsyar tu berhubung lepas neraka. Lebih dahulu masuk neraka berbanding kapir sembah berhala. Betul kita takut. Ingat baik weh. Bagai-bagai lagu ni dah kita peringat diri kita sendiri. Supaya hak ni penting ni. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Baik, kita simpulkan untuk hari ni insya-Allah. Hamba pun nak klik dah pagi ni. 2-3 hari duduk sini. Apabila kita berasa bahawa masa kita ni banyak lagi, kita kena guna masa yang ada. Jangan putus asa. Nabi kata, kalulah Nabi kata, kalau mu tahu kiamat tu esok lah mu nak mati, ada benih tangan mu ni mu tanah benih tu, Nabi kata. Makna kata Nabi suruh kita berusaha jangan putus asa. Kalau esok dah nak kiamat nak mati, ada benih gandum, benih padi duk tangan mu tanah. Walaupun kiamat esok. Tu. Apa? Jangan putus asa. Jangan putus asa dengan Allah Taala. Masa banyak lagi, tu hewi lagi kita nyawa gapo. Hak paling penting sekali adik kakak, tak penting umur kita panjang, hak penting biar kita mati dekat dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya aku nak cerita. Baru ni aku pergi Mekah. Aku pergi Mekah, ada seorang jemaah hamba ni, aku catat. Kita bawa dia mati di Taif. Mati tu hari nak balik lolo. Hari nak balik, meninggal. Masuk hotel di Taif tu sapal bukan gorik. Pukul 5 pagi esok tu kita nak naik kapal terbang lah. Mana kata pukul 3 tu kita kena siap dah. Bila tu hak duduk sebilik dengan dia tu gerak-gerak tak bangun. Pokcik tak bangun. Pas mari bilik hamba kata, ustaz, atau pokcik tu tak bangun. Biasa dia gerak kita dah tak. Hamba pergi kelih tu matilah. Dan mati dia tu menghadap kiblat siap dah. Mati dia tu. Dia orang tu kata, hak duduk sebilik dengan dia, budak tu kata dia bangun dah, ustaz kata pukul 1 lebih dia mandi-mandi siap-siap. Dia pakai baju siap dah lah. Mula kita nak pergi pukul 3 dia kata. Dia mati siap. Rupanya di Saudi ni kalau mati di hotel ni urusan dia lambat sikit. Kalau mati hospital senang. Tak apalah, hak tu urusan pengalaman lah bagi kamu. Urus-urus siap-siap semua alhamdulillah, semayalah Masjid Ibnu Abbas di Taif. Masjid Ibnu Abbas ni dekat dengan kubur Ibnu Abbas, pupu Nabi dan juga orang yang alim bagi tafsir Quran. Tepi kubur Ibnu Abbas tu ada kubur Syekh Daud Fatani. Kubur Syekh Daud di Taif. Lepas tu kita pun sudah apa tu pergi mandi. Bila pergi mandi tu mandi siap-siap apa semua. Mandi 3 orang ya mandi. Dia tak ramah. Pok kita mandi 15 orang. Wak gapo tahu. Wak sudah mandi cakap duk gonyoh sejam mandi. Nah. Pok dia style mandi siap-siap. Anak dia tu pergi basuh-basuh tangan gapo masa anak dia duk siap tu. Orang mandi tu panggil hamba. Kata ustaz mari. Dia kata syekh dia kata mari. Mu tengok dia kata. Mayat ni kata apa? Ni peluh dahi dia. Tanda orang berimeh. Peluh dahi dia. Apa? Orang tu pun ambil tuala kesak. Kesak ni peluh pula. Rubik peluh. Atau orang tu kata masya-Allah, Katanya kawan tu, ambo ni ngalai mata tengok. Masya-Allah. Dia kata amal gapo dia buat dia tu. Tu hewat lagu ni ke dia. Siap semua wak pergi mayat. Sudah mayat gapo wak pergi kubur tepi masjid. Tak ada kita. Tak ada nak hamba tu. Orang wak pergi dah ramai orang. Ambo mari sekali mikir kata Allah, Tuhan tunjuk depan mata ambo. Hak kita duk mengaji selama ni berkenaan dengan doa mustajab, iaitu kita doa kepada orang dalam keadaan itu tak kenal apa orang tu doa. Si mati tu tak kenal pun arak-arak dia Taif tu mana dia biasa pergi. Tapi orang tu lu doa ke dia. Tu doa mustajab tu. Di antara doa mustajab lagi iaitu doa kita doa ke sahabat kita hak kita kenal tapi sahabat kita tak tahu kita doa ke dia. Sebab tu kita doa kau kata sedek royak.
Rasa duk galak mulut lah kata hamba doa demo lah semalam. Tak se. Tidak mustajab orang panggil. Doa pun Tuhan terima tapi tak mustajab. Kita doa mustajab. Tak apa lagi tu sudah berlaku. Mau buat masuk mayat apa semua. Masing-masing arak ni ramah. Pakak duk doa Tuhan Allah maghfirlahu warhamhu Allah. Pakak duk doa tak kena posisi mati tu. Sinilah hamba rasa hati Allah Tuhan. Tuhan tunjuk depan kita gapo dia kita ngaji tu. Itu doa tu betul-betul mustajab. Ni tak air mata kita. Allahu Akbar. Bila sudah tu pergi jalan dengan anak dia. Rupanya tanya amal gapo ayah buat ni. Gapo dia semai tahajud ke tengah malam ke gapo. Rupanya tuan hak mati ni, hamba Allah ni dia hijau kapal zaman dulu. Hijau kapal. Hijau kapal tu orang zaman dulu, zaman 70-an, hijau kapal kaya. Tapi dia punya perangai moleknya, dia akhlak dia moleknya. Kalau raya, dia akan beli baju ke anak dia dan dia akan beli baju serupa kepada jiran dia. Dia tak bui anak dia ni pakai baju baru, raya untuk anak dia saja, kecuali dia beli juga pada anak jiran dia. Anak saing dia. Dia punya jaga hati orang. Ni baru jaga hati sungguh orang panggil. Tiap-tiap tahun Ustaz dia kata lagu tu. Dan ayah dia ni pergi masjid ke apa, alhamdulillah. Kena sunnah Nabi SAW. Tuhan beri dia dengan jasa baiknya, kebaikan dia. Kita kata hak ni lah betul lah. Tuhan rahmati dia. Sebab dia memudahkan urusan orang lain dan dia menjaga hati orang lain. Kita ni kadang-kadang beli baju raya tak tengok dah orang miskin ke anak yatim. Hak tu tak apa lagi. Orang banjir, hak tak ada rumah tu. Bila nak kain baju, dia buat pergi baju hak buruk sekali ke dia. Hak tak siap pakai. Dia tak kata ambil ni buat pergi hak baru. Dok. Dia pun tak tergamuk nak pakai, nak keluar dalam cari pun buat pergi sabuh. Allah tak reti lah pok kita ni. Nak kain baju tu kat setiap harah tu jalan raya. Sebab kita pergi dalam keadaan orang panggil tak ada keikhlasan molek untuk kita bantu orang. Kita pergi dalam keadaan ikhlas. Dengan kita pergi dalam keadaan sia dia benda tak serupa ni. Orang kafir Afrika Selatan, Eropah hak duduk kata bela Palestin tu, dia sia ke Palestin. Dia sia saja ya tu. Ihsan dia, tapi alhamdulillah dah. Sekarang ihsan tu. Sekarang lagi gitu dalam keadaan bui ta'abbud, mengabdikan diri pada Allah. Hak ni dia tak ada. Hak ni ada pada orang mukmin saja. Oleh kerana tu kita bui benda dalam keadaan ta'abbud, mengabdikan diri pada Allah, kita akan buat, kita bui hak ahsanu amala belaka. Hak paling molek belaka. Hadiah hak paling molek belaka. Infak hak paling molek belaka. Khairat hak paling molek belaka. Bukan hak lebih daripada kita. Hak kita sedihnya hari ni, orang jual tepung, jual gapo, hak lebih-lebih tu buat pergi sejik. Kadang-kadang siapa tepung di sejik tu belendar. Sudah terawih nak makan tak boleh. Nah, buat salah ke pak cik tu tak siung dulu makan, esok 3 hari sakit perut. Bapa ya sebelum buka kedai tu ambil siap tok lepas stick hak ni hak masjid ambil dulu. Ambil siap-siap dulu, bukan ambil barang lebih, ambil siap dulu buat pergi sejid dulu. Lepas tu jual ada hak lebih pula. Hak tu ambil pula buat pergi sejid. Kan boleh 2 kali pahala. Bukan tunggu barang tak habis baru ikut orang. Ini bukan sedekah yang terbaik. Boleh faham kan ni? Sekadar telah bola ngepek banyak tu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Kita doa sikit insya-Allah pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mujid ya mu'id ya ghafur ya wadud ya dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Allahumma antal ghani wa nahnu al fuqara wa antal qawi wa nahnu ad du'afa. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا ضلا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, kami bersyukur pada pagi ini ya Allah. Kerana kehidupkan lagi kami, beri mata untuk kami tengok, telinga untuk kami dengar, kaki untuk kami berjalan, mulut untuk kami bercakap, nyawa untuk kami bernafas, otak untuk kami fikir. Semua ni Tuhan nikmat yang mari daripada kamu. Ya kami tidak akan dapat balas kecuali kau jadikan kami ni hamba betul-betul bersyukur pada kamu. Wahai Tuhan,
Segala rezeki langit bagi kami tu adalah bumi untuk kami. Jadi bumi keluarkanlah bagi kami. Ya jauh dekatkanlah untuk kami. Ya dekat dah tu berkat untuk kami. Ya sikit tu banyak kepada kami. Kurnia kepada kami rezeki yang kami tidak sangka datang. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami yang halal supaya kami tidak berkenan sikit habuk kepada benda haram. Ya Allah, kayakanlah kami sampai kami tak minta dengan orang lain, mereka minta dengan kamu saja ya Allah. Cukupkan kami ya Allah keperluan kehidupan kami, keperluan makanan kami, keperluan keharian kami, keperluan perbelanjaan anak-anak isteri kami semuanya. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang taat kepadamu supaya kami dapat syurga bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh berjiran dengan Nabi kami. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, sahabat-sahabat kami, jiran kami seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kepada umat Islam di bumi Palestin, mereka diancam oleh musuh-musuh, ditekan hari-hari, dibom hari-hari, dibuat khianat hari-hari. Tolonglah dia ya Allah. Sapuhkanlah darah luka pada tubuh dia. Ngengehkanlah penderitaan dia ya Allah. Tenangkanlah hati dia untuk dia sambut boleh puasa ni ya Allah. Jadilah dia tu ya Allah orang hak sabar dalam menghadapi segala kesusahan. Ya Allah, banyakkanlah pengikut-pengikut dia ya Allah. Tolonglah ya Allah selesaikan masalah-masalahnya ya Allah. Kepada musuh nama Yahudi, nama Zionis yang buat jahat hari-hari, mereka hak jahat tu ya Allah, tolonglah hancur lebur kapakatan mereka, rombokkanlah kesatuan mereka, beliklah tekok-tekok mereka, jadikanlah iktibar kepada kami semua di atas azab yang kau turunkan kepada mereka. Bercerai-beraikanlah semua pasukan mereka, hancur leburkan pasukan mereka ya Allah, supaya dapat jadi ibrah dan pengajaran kepada kami semua. Ya Allah, bebaskanlah Al-Aqsa daripada cengkam Yahudi. Berilah kami ya Allah dapat semaya di Al-Aqsa di bawah pemerintahan Islam satu hari nanti. Allahumma alaika tawakkalna, kami serah segala-galanya pada kamu. Ya Allah, perelokkan akhlak kami, perelokkan perkataan kami, perbuatan kami. Jadilah Quran itu benda hak duduk dalam hati kami semua, hak suka untuk kami baca, hak saya segala-galanya untuk kami tafsirkan, untuk kami tengok, untuk kami tadabburkan. Jadilah Quran itu sebagai sahabat kami ya Allah, teman yang rapat kepada kami. Jadi Quran itu sebagai cahaya dalam kubur kami, dan sebagai penyaksi ada saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai syafaat daripada kami ya Allah untuk masuk ke syurga-Mu, dan jadi dinding kepada kami ya Allah daripada neraka-Mu. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka sejauh-jauhnya ya Allah, lebih jauh daripada jauh ke timur dan barat. Kerana neraka tu kami tak sanggup ya Allah, dengan kulit kami, dengan apa yang kami ada, tak sanggup kami nak lawan neraka-Mu, nak tahan neraka-Mu kerana begitu panas. Ya Allah, Tuhan kami, tolong terimalah doa-doa kami ni ya Allah. Jadikanlah isteri kami, anak-anak isteri kami, keluarga kami orang yang bertakwa kepada-Mu. Masukkanlah imanlah jiwa anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh-soleh yang membahagiakan kami semua ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah anak isteri kami yang soleh yang membahagiakan kami ya Allah. Begitu juga kepada bapak-bapak ya Allah, jadikanlah dia bapak yang baik ya Allah. Untuk dia semua ni ya Allah, jadi orang yang baik di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami minta kepada-Mu ya Allah supaya Kau ampun dosa kedua ibu bapa kami yang telah lanjut usianya ya Allah. Tolong peliharalah dia daripada penyakit nyanyuk, penyakit lupa. Jadikanlah dia ya Allah orang yang selalu taat kepada usia yang panjang yang Kau berikan kepada mereka. Kepada ibu bapa kami yang telah meninggal dunia, tolong ya Allah letakkan roh ibu bapa kami bersama dengan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tolonglah apaikanlah kuburnya sejauh mata memandang. Tolong jadikan kuburnya seterutama daripada taman syurga. Itu bukan lubang daripada lubang neraka. Angkatlah azab daripada kubur ibu bapa kami ya Allah. Kerana kami tahu kita tidak sanggup untuk kami tengok ya Allah. Tak sanggup kalau kami boleh tengok, tidak sanggup untuk kami tengok ibu bapa kami di azab ya Allah. Tolonglah angkat segala azab sesara ya Allah dalam alam barzah ya Allah. Jadikanlah penerang cahaya-cahaya dalam kubur melalui wakaf yang kami wakaf di atas namanya, melalui doa yang kami doa di atas namanya. Cucurlah rahmat-Mu kepada mereka di alam barzah ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna, kami serah segala-galanya pada-Mu. Rabbana zalamna anfusana, kami mengaku kami zalim diri kami sendiri. Dan jika tidak ampun dosa kami, maka Tuhan yang layak untuk mengampun dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.